Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Hmm, Apa khabar anda semua? Uh, saya saat ini masih mencuba-cuba lagi, baru-baru ni ada yang tak kena dan sebagainya. Saudara, mintalah supaya nak tekan mana pun tak tahu. Keadaannya kadang-kadang salah tekan, saudara. Maklum sajalah. Sudah baru bercuba-cuba menyesuaikan keadaan. Apa khabar Saudara Zamari LC, Saudara Jalal Ali, Saudara Azhar M, Saudara Izzuddin Izzuddin, Saudara Muhammad Faridun Tukiman, Saudara Ahmad Mak. Doa saya agar anda sihat. Saudara Mi, itu juga Saudara Acing, Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, Saudara Richard Bakri, Saudara Yusof Awang, Muhammad Kafli, Salam Madani katanya. Begitu juga Saudara Rahman dari Johor Bahru, Saudara. Tengok sana, tengok sini. Itu juga salam pencerahan Saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan. Saudara Puan Umi Kalsum, Saudara Hashim Alias, orang Melaka, apa khabar? Itu juga Puan Rosmini dari Pontian, Johor. Jauh saudara, berhampiran dengan Tanjung Piai. Di hujung Tanjung saudara. Saudara Ahmad Arzami dari Tumpat hadir. Terima kasih. Saudara Osman Kamil dari Tanjung Karang, Saudara Nur Ali, Saudara Ramli Karim daripada Keluang. Apa khabar orang Keluang? Macam mana pertumbuhan Melayu Bersatu Keluang? Mudah-mudahan segeralah bertindak, bergerak. Jangan dibiarkan gitu saja, Saudara Ramli. Saudara Nek Porak dari Papa Sabah, Saudara Marabiah Abdullah. Waalaikumsalam dari Pandan Jaya. Itu juga Ramli Abdul Rahman daripada Simpang 4 Melaka. Saudara Azali Kasim, Saudara Zack Peri-Peri dari Johor, Puan Hamidah Kamat. Salam perjuangan untuk kabinet baru katanya. Puan Ruby Din, apa khabar dari Johor Bahru, bersiaran dan sama dengan pasangannya. Saudara Sulaiman Asmawi, itu juga Saudara Jebat Pembela dari Kulim Kedah. Pak Su Syahril, apa khabar Pak Su? Saudara Mustafa Bayut dari Selayang, Saudara Anwar Saleh dari Tumpat Kelantan. ABK, Saudara Dr. Ahmad Umaizi, Puan Nur Maria. Itu juga Saudara salam dari Ceras, Indah. Siapa tu tak tahu, pakai user je saudara. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan. Mana yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Maklum sajalah, naik laju sangat dan saya pula baru menggunakan teknik baru saudara. Kalau ada silap jangan marah. Ziza Jane, terima kasih. Ziza Jane, sekuntum mawar merah untuk saya. Saudara Zaliman, Saudara Hamzah Muhammad. Baik saudara. Hari ini hari Selasa saudara. Hari yang penuh debaran untuk semua orang. Malam ni tentu banyak kita akan membicarakan soal pembentukan kabinet yang baru. Usai setahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Banyak benda yang kita boleh baca, yang kita boleh usaikan malam ini saudara. Bagaimanapun saya harus memberi gambaran kedudukan kerana hari ini Selasa tanggal 12 Disember 2023. Kita tinggal lagi 91 hari menuju menanti awal Ramadan. Tapi bagaimanapun hari ini adalah merupakan hari yang ke-1359 saudara. Hari ke-1359 virus sebut masih berada di negara kita saudara. Saudara Pak Chu dari Langkap, Saudara Pak Aziz, Saudara Wan Azwar, Saudara Abdul Rahim Baba. Itu juga Karmen Karman dari Sandakan Sabah, Saudara Jebat Pembela, Saudara Yusof Awang. Dia kata Yusof Awang, dia kata nampak kabinet baru tu lebih mantap. Saya ingat kabinet di belakang saya. Saudara Zaliman, Saudara Norma Abdullah, Saudara Kamarul Bahari. Mana janji tol PTPTN? Tak tahulah, terpulang pula Perdana Menteri. Baik, saudara. Cuma di hari yang ke-1359 saya mendapat berita yang agak tidak seronok saya bacakan saudara. Sebab rasanya peningkatan begitu ketara. Untuk tempoh daripada 3 Disember hingga 9 Disember saudara, jumlah jangkitan yang direkodkan oleh Kementerian Kesihatan begitu tinggi, iaitu 12,757 jangkitan saudara. Dan saya melihat di Selangor begitu tinggi sekali saudara, iaitu 4,326 jangkitan. Ini yang menggerunkan saya. Nampak gayanya seolah-olah seperti mau berulang kembali. Mudah-mudahan tidaklah sampai kepada PKP kita dahulu saudara.
Selangor 4,326. Kemudian yang paling tinggi lagi iaitu di wilayah Persekutuan 2,329. Dan lebih mengerikan saya apabila saya melihat di Melaka, saudara. Melaka jumlah jangkitannya astagfirullahalazim 1,416. Saya mengharapkan semalam saya berbual dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Rauf. Beliau mengatakan beliau akan berusahalah untuk menjaga warga Melaka sebab jumlah jangkitan di Melaka tinggi sangat-sangat, saudara. Dalam tempoh daripada 3 Disember hingga 9 Disember, saudara, Melaka merekodkan pada angka 1,416. Semua negeri naik, saudara, menjadikan jumlahnya 12,757. Sebab itu saya mengulangi, selalu saya memesan pada anda. Saudara, dulu saya berpesan bahawa pastikan kita menjaga penjarakan sosial, kalau keluar bila tengok orang ramai, gunakan pelitup muka. Dan bila musim-musim hujan begini, virus tersebut mudah berjangkit. Tapi bila saya melihat 12,757, ini bukanlah angka yang boleh kita buat main-main, saudara. Saya sendiri, keluarga saya, satu keluarga masih lagi dalam peringkat ini kuarantin, saudara. Dan di Selangor begitu tinggi, 4,326. Wilayah Persekutuan pun tinggi juga, saudara. Iaitu 2,329. Malahan di Putrajaya ada 308, saudara. Itu keadaannya. Saya mengharapkan agar teman-teman semua dapat menjaga kebersihan diri kita, menjaga keluarga kita dalam suasana yang sebegini. Berdoalah agar virus tersebut segera usai. Seriau juga sebab di Singapura juga ada peningkatan. Di Jakarta juga peningkatan. Cuma saya tak dapat laporan daripada Bangkok apa yang jadi di Thailand, negeri seberang sana, saudara. Itu laporan yang dapat saya laporkan seketika ini, saudara. Baik, saudara, kita masuk naluri kehidupan. Itu biasalah, selalunya saya beri pencerahan apa yang berlaku tentang virus sebut. Nak sebut nanti dia orang tak bagi, saudara. Pak Man bandel. Dulu Papa Nur kata nak kecilkan kabinet. Saya pun bukanlah sihat sangat, saudara. Sebab telinga pun masih berdengung. Baik, saudara, kita masuk naluri kehidupan. Sebenarnya, saudara, sekali lagi saya katakan saya bukan da'i, saya juga bukan ustaz yang bertauliah, hanya sekadar menyampaikan apa yang ditulis. Abidin daripada Kelantan selalu menghantar pada saya lihat tulisannya begitu cantik, yang elok untuk kita hayati bersama. Terima kasih Abidin. Katanya, saudara, ada kalanya, saudara, waktu yang paling tepat untuk berdoa ialah waktu pada ketika hati kita paling berat untuk berdoa. Itulah waktu yang terbaik untuk berdoa, katanya. Ini bukan yang mustajab. Bila hati kita rasa, rasa berat nak berdoa, itulah yang terbaik kita berdoa, bulatkan hati kita, saudara. Ada masanya kadang-kadang kita terlalu down, kita terlalu tertekan, kita berada dalam keadaan yang amat sukar, sedih, runsing, macam-macam, saudara. Dalam bahasa Inggeris panggil down lah. Down tu bukan turun, saudara. Kita runsing, saudara. Sehingga kan segala-galanya terasa seolah mati dan terhenti. Dan fikiran kita juga rasa mati, langkah pun kita seakan-akan terhenti. Jadi, saudara, yang terbaiknya adalah masjid adalah merupakan tempat paling tenang. Tapi kadang-kadang itu pun kadang-kadang terasa berat untuk dijejaki. Jadi kadang-kadang bila kita solat pun terasa terawang-awang, hingga segala-galanya terasa terlalu begitu kosong, kontang, gersap, saudara. Jadi waktu itulah, saudara, yang terbaiknya kita beristighfar dan berselawat. Kita duduk diam-diam, pejamkan mata, tarik nafas, simpan dan simpan nafas tu kena hembuskan perlahan dan katakanlah pada diri kita, aku tidak punya apa-apa, segalanya milikmu Allah. Itu yang terbaik, saya. Pada waktu itu bila kita beristighfar, kita berselawat dan kita harus insaf. Segala-galanya kadang-kadang saya itu berpunca daripada kita sendiri. Sebab itu kita kena beristighfar. Kita pastikan bahawa kadang-kadang apa yang kita alami mungkin itu balasan daripada dosa-dosa kita. Kalau merasakan orang lain yang melakukannya, lepaskanlah, saudara, ampunkanlah mereka. Soal kita dengan orang lain tu, itu yang susah.
nak cari macam mana. Kadang-kadang kita teringat kita pernah berdosa dengan orang itu, dengan orang ini. Itu keadaannya saudara, jadi lebih baik kita berdoa pada Allah SWT. Tapi ya apa-apa pun, dalam keadaan begitu, bila kita susah, kita lepaskanlah segalanya. Kita ingatlah, insaflah bahawa segalanya adalah takdir Allah. Tapi ingat saudara, selalu saya pesan pada teman-teman, pada keluarga saya katakan, bila datang ribut yang melanda, apabila hujan, buruh, langit yang gelap, pasti ada sinar pelangi seusai ribut taufan yang melanda. Katakan pada diri kita, biarlah Allah yang membalas. Kalau ada orang buat naya pada kita, jangan kita rasa marah. Kita katakan pada diri kita, tak apalah. Kita serahkan semua itu pada ketentuan ilahi, saudara. Kerana Allah itu sentiasa berada di pihak yang benar, bukan di pihak yang dizalimi. Biarkanlah soal kesakitan atau tauan hilai mereka itu kerana menghina kita, biarkan saja. InsyaAllah, kalau kita sentiasa bertakwa pada Allah SWT, segala permasalahan yang kita hadapi pasti akan hilang. Kerana Allah SWT tidak akan meletakkan beban di bahu insannya ataupun makhluknya dengan beban yang dia tak boleh pikul. Macam selalu saya katakan, Allah itu tidak akan letakkan di bawah kita ini gunung batu kip untuk kita pikul. Jadi sebab itu ada daripada padalah saudara. Selagi kita tak melakukan dosa besar, selagi kita tidak menduakan Allah SWT, saudara, itulah modal kita untuk bahagia. Saudara, kita harus bersedia untuk berperang pada diri kita, bukan berperang dengan orang, saudara, berperang dengan nafsu kita. Jadi kalau kita bergaduh dengan orang, jangan dihunuskan belati ataupun pisau, saudara. Simpan amarah itu, simpan, pendamkan. InsyaAllah Allah SWT akan bersama dengan kita. Ya saudara, apa khabar Puan Halimah Ismail? Selamat malam. Saudara Ion Skyrock, Bakat Ahmad, Nik, apa khabar? Fazilah Abdul. Sir Azminuddin dari Bagan Datuk, saudara. Baik, kita masuk segmen Mutiara Kata, saudara. Syeri Imah, terima kasih Man. Sekutu Orang Merah untuk saya dari Man. Besar hatinya pada saya, saudara. Mutiara kita malam ini adalah titipan daripada yang bahagia Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, saudara, insaflah bahawa kematian itu hanya ada dua jalan saja. Sama ada mati dalam ketaatan pada ilahi ataupun kita mati dalam kemaksiatan. Fikir-fikirkanlah. Jadi Tan Sri Osu Sukam, dia kata anda fikirlah sendiri. Pilihlah apakah kita mau mati dalam ketaatan pada Allah SWT ataupun kita mati dalam kemaksiatan. Terima kasih Tan Sri atas bicara Mutiara Kata yang begitu bernilai bagi saya, yang mengingatkan kita semua. Tak susah saja, kita harus saling ingat mengingati. Sebagaimana saya saban malam sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Ini juga yang selalu dititipkan, dipesankan oleh Yang Mulia Tengku Razali Hamzah kepada saya. Dia kata bila saya membuat cerahan, saya buat pencerahan malam-malam, jangan lupa, sebutlah, orang nak marah pun marahlah. Kita harus mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara, kerana kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Ya, saudara, itu pesannya dan pesan saya, dan saya rasa itu juga pesan rakyat, supaya pimpinan negara tidak berbelanja wang negara tanpa had. Terima kasih Saudara Waksu hadir dari Larut, saudara. Saudara Fazilah Abdul, Cik Awang, salam perpaduan untuk semua kawan-kawan semua. Saudara, saya juga harus mengingatkan pada mereka yang menyunting semula. Live saya ini dah dimasukkan dalam mana-mana channel. Saya ingin mengingatkan semua itulah tanggungjawab anda. Saya tak marah, tapi saya tidak akan bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan, kemudian anda masukkan dalam mana-mana channel. Kena ingat saudara, ini adalah pencerahan politik dan juga memberi sedikit informasi bila saya dapat terima berita-berita untuk perkongsian kita bersama. Bila saya memberi pandangan ataupun pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya saudara. Kalau tak setuju, tak ada masalah. Hantarkan kiriman untuk berbahas dan sebagainya. Asalkan anda menggunakan bahasa-bahasa yang murni, bahasa-bahasa yang baik, tidak dengan menggunakan bahasa-bahasa yang celupar, saudara.
Tak tahu lagi bahasa apa nak saya gunakan, macam mencarut dan sebagainya. Elakkan saudara, sebab ruangan Amir Hijaz Pen ini menyediakan ruangan untuk kita berbicara secara harmoni. Saudara, warga cinta damai menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Baik. Bermula dengan laporan kaji cuaca yang dihantar oleh Kementerian Jabatan Kaji Cuaca. Katanya bahawa petang tadi pun di sekitar Kuala Lumpur, di Shah Alam, petang tadi hujan ribut saudara, kuat. Dan laporannya ribut petih, hujan lebat dan angin kencang. Dijangka akan berlaku di Kedah, iaitu di kawasan Lian, di Kuala Muda, di Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baru. Sementara di Pulau Pinang juga akan ada hujan dan ribut petih. Di Perak iaitu di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datu, Ili Perak dan Batan Padang. Di Terengganu adalah di kawasan Kemaman, saudara. Teman-teman yang tinggal di Kemaman berhati-hati sebab diramalkan hujan lebat, saudara. Di Pahang iaitu di Tanah Tinggi Cameron Highland, di Lipis, di Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin. Sementara di Selangor iaitu di Sabak Bernam, Kuala Selangor, di Kelang, Kuala Langat dan Sepang. Begitu juga di wilayah Persatuan, di Putrajaya, saudara, Negeri Sembilan, itu di Semban dan Port Dickson. Sementara di Johor, ini Seriau juga sikit saya bila saya nampak tangkak dengan segamat. Juga bakal dilanda oleh angin kencang dan juga hujan, saudara. Begitu juga di Muar, Batu Pahat, Keluang, Mersing dan Pontian. Sementara di Sarawak, iaitu di Samarahan, di Simunjan, serta di Sri Aman. Semua ini sehingga malam ini dan lewat pagi besok. Berhati-hatilah teman, bila ada hujan begitu, saya khawatirlah. Tapi saya dipahamkan bahawa banjir di Kelantan sudah pun semakin usai. Baik, saudara. Saya cuma sekadar menyantuni tulisan permula bicara kita apabila ini tentang kebajikan warga Felda. Ada tulisan dia kata bahawa sebagaimana kenyataan yang bagi Tan Sri Syarif Samad bahawa kesebajikan dan kesejahteraan warga Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda, kadang-kadang mereka merasakan mereka dipinggirkan. Sebenarnya bukan mereka dipinggirkan, tetapi apabila perubahan berlaku, wujudnya sistem korporat, dah 5 tahun saudara, apabila UMNO tidak menjadi kerajaan, jadi macam-macam lah penambahbaikan itu tak dapat dilakukan. Jadi sebab itu diharapkan warga Felda bersabar. Sebab sekarang ni, saat ini, yang bahagia Datuk Seri Sabrici sedang menangani satu persatu persoalan yang dihadapi oleh warga Felda. Selaku malahan Datuk Tan Sri Syarif Samad juga selaku veteran UMNO beliau mengatakan bahawa pengurusan tertinggi Felda seharusnya membantu dan melihat Felda tidak hanya sebagai sebuah korporat ataupun konglomerat, tapi ia harus bersikap sebagai agensi yang mempunyai tanggungjawab sosioekonomi kepada warganya. Saudara, usai tentang Felda, saya melihat ini kerunsingan kita saudara. Sebenarnya negara kita ini sentiasa dicengah oleh kehadiran pendatang tanpa izin. Mereka mencari pelarian, terutama di Rohingya. Tapi bagaimanapun sekarang ini nampaknya negara Indonesia juga tidak terkecuali untuk menerima kehadiran kebanjiran pendatang tanpa izin dari Rohingya. Bagaimanapun Presiden Indonesia Joko Widodo, banyak atau lebih dikenali sebagai Pak Jokowi, beliau maklumkan bahawa kerajaannya sedang memberi penempatan sementara kepada pelarian Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia. Bagaimanapun katanya pihak negara Indonesia hanya memberikan perlindungan sementara, buat sementara, bukan kekal. Jadi sebab itu kita pimpinan negara harus memikirkan supaya kehadiran mereka itu bukanlah kekal tapi harus bersifat sementara. Sebab nanti susah saudara. Apa yang berlaku di Bukit Malut di Langkawi. Sukar untuk kita mengeluarkan mereka. Bila mereka dah ramai, mereka dituntut yang bukan-bukan. Sebab itu macam di Indonesia dia terima tapi hanya untuk sementara. Selepas itu berunding dengan UNHR tentang pelarian perang lah dan sebagainya, maka hendaklah dihantar ke negara ketiga. Jadi bukan diterus kekal tinggal sebagai penempatan yang kekal ataupun rakyat
Kita di sini kadang-kadang mereka menuntut untuk menjadi rakyat. Nak jadi warga negara kita, itu yang tak boleh. Memang kita ni, pimpinan kita, rakyat kita cukup prihatin dengan permasalahan orang lain. Tapi janganlah sampai akhirnya kita sendiri yang terjebak dalam masalah. Kerusingan kita, bagaimana kita menerima tetamu daripada Bangladesh, daripada India, kita menerima tamu dari Rohingya khususnya saudara. Akhirnya pasar burung di Selayang, kawasan di Sungai Buloh dan banyak kawasan-kawasan lain menjadi tempat yang bermasalah untuk pihak berkuasa menangani. Sebab mereka datang sendiri bukan hanya mencari sebagai pelarian. Mereka mahu menjadi warga kekal. Ini yang tak boleh. Dan saya harap agar pihak berkuasa dapat menggandakan usahanya supaya persoalan, bukan kita tak kesian pada mereka, bukan kita tak bersimpati, bukan tidak ada keprihatinan sebagai kemanusiaan, tapi jangan sampai mereka tu jadi masalah kepada negara kita. Saudara Waksu, terima kasih Zazari dari Kelantan, Ian Skyrock. Saya mengharapkan agar pimpinan negara dapat memikirkan jalan yang lebih tuntas. Bagaimana kita harus menyelesaikan persoalan tentang kehadiran, kebanjiran warga dari Rohingya. Mula-mula dulu tu mereka sampai ke Indonesia dihalau terus. Kita tidaklah sabar begitu. Satu ketika dulu kita menghadapi masalah dengan pelarian Vietnam. Macam mana berlaku di Pulau Bidung. Tapi akhirnya dapat diselesaikan apabila mereka dipindahkan ke negara ketiga. Tapi yang nampaknya sekarang ni masalah yang tak usai-usai adalah tentang Rohingya. Mereka ini kalau dah ramai jadi masalah. Malahan kedatangan kebanjiran, buruh tanpa izin, parti dan sebagainya. Kita rasa ngeri juga kalau tiap-tiap musim perayaan, musim cuti, bila kita pergi ke jalan silang di Kuala Lumpur dan juga bandar-bandar, penuh. Jadi apakah kota raya kita biar bertukar menjadi Dakar? Ini keadaannya. Kita tidak menyalahkan pihak berkuasa, saudara. Tapi kita mengharapkan agar digandakan usaha untuk menyelesaikan supaya bandaraya kita, negara kita dia bersih. Bukan kita tak mau menerima tetamu, boleh. Tapi orang kata tetamu tu datang tu sedar dirilah. Jangan pula nak ambil segala kesempatan, segala peluang sehingga kan anak tempatan tak ada peluang untuk berniaga dan sebagainya. Itu keadaannya, saudara. Bagaimanapun saudara, saya berterima kasih juga pada pimpinan negara. Saya dapat ada masuk ke wall saya gini tentang kita nak masuk ni sekarang ni. Hari ni 12 hari bulan. Tinggal lagi 18 hari untuk masuk tahun 2024. Dan pihak pimpinan negara, kerajaan perpaduan madani telah pun menyediakan senarai bantuan tunai untuk tahun 2024. Alhamdulillah. Pertama sekali itu bantuan awal persekolahan. Artinya saudara, setiap pelajar, setiap murid-murid yang masuk ke sekolah, semuanya akan mendapat RM150 untuk tiap seorang yang akan pembayarannya mula dibayar pada 1 Januari. Artinya bermula pada 1 Januari atau bulan Januari mula masuk sekolah. Artinya 18 hari lagi. Kalau dalam sebuah keluarga tu ada 6 orang, mana dapat RM900 lah saudara. Kemudian begitu juga tentang keperluan asas barang dapur. Untuk B40. Pembayaran juga akan bermula pada 2024 iaitu sejumlah RM100 setiap bulan. RM100 setiap bulan, jumlahnya setara RM1,200. Jangan kita ingat RM100 kecil. Macam mana baru ni kerajaan memberi bantuan imadani RM100. Jadi kadang-kadang orang kata alah RM100 saja. Tapi kalau anda fikir 10 juta 10 juta kali 100 tu berapa? Dekat 1 bilion saudara. Tinggi 100 juta saudara. Jadi begitulah kerajaan mengagih-agihkan segala pendapatan negara untuk rakyatnya. Jadi B40 bermula Januari ni boleh dapat RM100. Itu bantuan keperluan asas dapur. Kemudian STR sehingga RM2,500. Ini juga untuk B40 saudara. Pembayaran akan bermula pada bulan Februari. Iaitu fasa 1 minimalnya adalah RM500. Minimal saudara. Fasa 1 RM500 yang akan dibayar mulai bulan Februari. Kemudian bantuan khas itu untuk penjawat awam
Ia bukan berupa bonus tapi bantuan khas daripada pihak kerajaan kepada penjual awam. Pembayarannya pada Februari iaitu RM2,000. Begitu juga guru-guru agama, imam, bilal, siap. Pembayaran akan bermula bulan Januari. Itu sejumlah bantuan khas ini iaitu RM700. Skim perubatan madani bagi penerima SDR RM250 pada sekeluarga. Jadi lebih kurang RM150 untuk warga emas dan RM75 untuk yang bujang. Itulah keadaan saudara bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk keluarganya. Kita berdoa agar ekonomi kita segera pulih supaya nikmatnya dapat dirasai. Ya saudara, user ni saya bagi nama. Saya tahu saudara bercakap soal ini pelarian Rohingya ni. Mereka juga tempat di Selayar. Mereka juga mahu kerakyatan dan tanah. Itu saya kata melampau. Menurut Ketua Abdul Hamid, dia kata dah bertahun dah tapi tak selesai. Itu masalahnya saudara. Kita tak mahu negara kita menghadapi masalah sebegini dah. Orang melihat kita dengan perasaan, dengan hati yang tangan terbuka, kita nak membantu mereka. Tetapi kadang-kadang saya lihat juga ada dalam kiriman video, kiriman dalam media sosial, dia pakai lebay, pakai baju Melayu, bawa Al-Quran, minta derma RM10 dan sebagainya. Tapi bila ditanya, kamu tahu mengucap? Tak tahu pula mengucap. Suruh baca Al-Fatihah pun tak tahu. Tapi dia mengaku dia Islam. Itu masalahnya sebenarnya saya. Saya harapkanlah agar penguatkuasa dapat mempertingkatkan lagi usaha untuk membentas kejadian ini. Ian Skoy. John Teh tunggu tahun ni mereka sabar. Ya. Betul Cik Awang, kita perlu bersyukur berapa yang dapat. Nanti tahun-tahun yang akan datang. Tiap-tiap kali kamu bersyukur, Allah akan tambahkan lagi. Baik saya, kita masuk tentang khabar dari Gaza. Masih lagi keadaan yang agak, saya baca berita-berita dapat tu menyesakkan dan membuatkan saya bertambah amarah dengan Amerika. Saudara. Apabila setakat ini, korban angka di Gaza sudah meningkat dan melepasi, bukan meningkat saudara, 18,200 orang saudara. Angka kematian rakyat Palestin di semenanjung Gaza sudah melepasi 18,200 orang. Sedangkan cuma 104 orang saja tentera Israel yang terkorban. Jadi para pejuang Hamas memberi amaran bahawa baki 137 tebusan tidak akan bertahan melainkan Israel segera memenuhi tuntutan dan membebaskan lebih ramai tahanan Palestin. Saya nampak pertempuran kejam berterusan di Gaza apabila pejuang-pejuang jihad Islam kata mereka telah pun meletupkan sebuah rumah di bandar Khan Yunis, iaitu di selatan Gaza. Di mana katanya Israel sedang mencari terowong. Apalah diorang saudara. Dan roket-roket yang dilepaskan dari Gaza telah pun mengenai holo di pinggir Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pula menggesa Hamas untuk menyerah. Katanya menyerah sekarang. Angkuh saudara. Sebab dia mendapat bantuan sokongan daripada negara luar. Dan kerajaannya mendakwa ribuan pejuang telah terbunuh katanya ketika peperangan. Itu keadaan saudara, malahan sebagian besar kawasan Gaza setakat hari ini saudara musnah sama sekali. Tidak apa yang dapat dilakukan. Rumah-rumah bangunan runtuh saudara. Aduh sedihnya saudara. Dan dalam keadaan begitu saya dikabarkan bahawa penyakit usus, penyakit cacar sudah pun merebak di Rafah. Malahan pengarah hospital Abu Yusuf Al-Najjar di Rafah menyatakan bahawa penjagaan kesihatan terkini di semenanjung Gaza seolah lumpuh. Kes cacar dilaporkan berlaku pada kanak-kanak. Aduh sedihnya saudara. Begitu juga cerit-birit, influenza yang merebak dalam kalangan pelarian di Rafah. Tiada pemindahan atau perjalanan bersakit melalui lintasan di Rafah hari ini. Tak tahulah saya. Dan saya perkembangan terkini Israel melakukan beberapa siri serbuan yang merentasi tebing barat yang didudukinya dengan situasi tidak menentu. Tengah malam dia serang, waktu subuh dia serang. Itu keadaan saya melihat bahawa ada usaha-usaha untuk dia minta peringkatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, minta supaya dia lakukan gencatan senjata segera. Tapi nampak gayanya masih belum diendahkan oleh keegoan dan juga kesombongan Israel saudara. Malah mereka mendapat sokongan daripada negara luar. Contohnya saudara, bahawa
apabila dikemukakan draft untuk gencatan senjata di peringkat di bangsa-bangsa bersatu, Joe Biden mengatakan bahawa komitmen Amerika terhadap hak Israel untuk wujud sebagai negara Yahudi yang merdeka. Dia katanya dia tidak berubah. Itu keadaannya yang dinyatakan oleh Rumah Putih. Malahan draft resolusi UNGA, United Nations untuk menamatkan peperangan, dan Amerika menyatakan misi Amerika ke PBB dilaporkan telah menyerahkan pindaan kepada draft resolusi gencatan senjata yang sedang dipertimbangkan oleh anggota Perhimpunan Pertubuhan Agung PBB. Bagaimana Al Jazeera memetik, dia kata, dan kenyataan Amerika itu agak mengganggu kita saudara. Bila dia kata Amerika menolak dan mengutuk serangan pengganas sekejap oleh Hamas yang berlaku di Israel. Jadi sekarang ni Hamas yang dipersalahkan. Bukan Israel yang mengorbankan begitu ramai rakyat. Sedangkan korban di Rafah semakin meningkat, dah jadi 18,000 lebih. Itu tidak menjadi perhatian kepada Rumah Putih saudara. Itulah keadaannya, kita berdoalah saudara agar Allah SWT segera menyelamatkan warga di Gaza. Aduh. Saudara Jaka Linglung, Waalaikumsalam. Puan Rubiah Hussein, apa khabar? Saudara, okey saudara. Baik saudara, sesuatu yang agak menarik semalam. Hari ini kabarnya bahawa Dewan Negara, Dewan Senat telah pun meluluskan rang undang-undang perbelanjaan. Artinya bajet telah diluluskan dan insya-Allah akan dibawa untuk ditandatangani oleh Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong untuk digazet, maka bolehlah digunakan wang sebagaimana telah dibahaskan di peringkat Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Katanya hari ini telah pun diluluskan. Cuma semalam saudara agak menarik juga apabila Speaker Dewan Negara Tan Sri Wahyunaidi menegur sikap menteri yang acuh tak acuh. Saya merasakan teguran itu benar. Saya rasa inilah pertama kali nampak gayanya Speaker Dewan Negara menzahirkan rasa tidak puas hati terhadap sikap menteri yang seolah-olah memandang remeh kepada Dewan Negara. Saudara, sebab katanya bahawa takkanlah tak nak datang langsung. Apakah Dewan Negara ini hanya dianggap sebagai rubber stamp? Apakah Dewan Negara ini tak ada standard? Katanya sedangkan Perdana Menteri datang. Yang amat-amat timbalan Perdana Menteri pun datang menjawab segala persoalan yang dibangkitkan oleh setiap para senator. Tapi kenapa menteri tak mau datang? Itu menteri pelancongan. Dia cuma menghantar timbalan menteri saja. Itu pun terkial-kial menjawab. Lain disoal, lain dijawab. Jadi ini menimbulkan rasa kurang senang di hati speaker. Menteri Datuk Seri datanglah sepatutnya. Sebab dia kata, saya memperingatkan, kalau Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh datang. Kedua-dua timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof boleh datang ke sidang negara. Takkanlah menteri tak boleh datang katanya. Takkanlah tempat ini rendah sangat untuk menteri datang. Ini katanya lah dewan tertinggi parlimen. Itu sewaktu timbalan menteri pelancongan iaitu Khairul Firdaus Akbar Khan menjawab pertanyaan sesi jawab lisan di Dewan Negara. Jadi dia tak puas hatilah. Sebab bila menyentuh soal kementerian, Pak Menteri kena datanglah. Itu keadaannya, hormatilah saudara. Baik saudara, itulah laporan yang saya terima berhubung dengan kedudukan Dewan Negara. Alhamdulillah, Dewan Negara telah meluluskan bajet dengan sempurnanya. Saudara, baik. Semua orang nak tahu hari ini secara muktamad Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengemukakan senarai rombakan kabinetnya yang ditunggu sekian lama, saudara. Dan saya melihat ada terdapat 3 menteri digugurkan dan ada 5 muka baru. Cuma saya nak kata saudara, saya lihat sebelum saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka saudara. Saya lihat dari segi pembahagian kerusinya nampaknya bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu prihatin dan dia sayang pada UMNO saudara. Sebab itu saya heranlah kalau orang UMNO mengatakan bahawa kita kerjasama dengan DAP AMDAP. Tapi bila pembentukan kabinet jelas
Walaupun sebagai parti yang memerintah, parti utama dalam kerajaan Pakatan Harapan itu Parti Keadilan. Benar, Keadilan mendapat 8 menteri penuh. Tapi 6 timbalan menteri. Bagaimana dengan apa UMNO? UMNO mendapat 7 jawatan menteri saja. Dan timbalan sama dengan ini Parti Keadilan 6. Sedangkan kita cuma ada 26 kursi saja yang kita menang. Ada 30 campur dengan MCA, MIC dan PBRS. Malahan saudara, yang selalu orang kata UMNO duk jilat AMDAP apa semua saudara, cuma DAP dapat 5 menteri saudara dan 4 timbalan menteri. Cuma yang saya melihat agak untuk kita fikirkan, 2 jawatan menteri ini tak tahu datang dari parti mana. Iaitu 2 menterinya iaitu satu menteri agama dan juga menteri kewangan kedua saudara. Itu datang daripada parti yang bukanlah kata mewakili parti UMNO atau Keadilan dan sebagainya, tak ada. Tidak disebut. Begitu juga dengan timbalan menteri yang baru dilantik itu Menteri Jabatan Perdana Menteri, Jaga Hal Agama. Amanah kekal dapat 2 jawatan menteri dan 2 timbalan menteri. Sementara di Sabah, di Sarawak saudara, Sarawak JRS dapat 6 dan 7 timbalan menteri. Sabah kekal dengan 3 timbalan. Itu keadaannya saudara. Dan alhamdulillah saudara, daripada 31 jumlah menteri kabinet yang dilantik hari ini saudara, yang mengangkat sumpah di hadapan Duli Yang Muhammadiyah Pertuan Agong saudara, UMNO ada 7 kursi, iaitu 23% saudara. Itulah kena ingat saudara, jangan kata bahawa seandainya lah kalau semua menteri-menteri UMNO ini committed dan berkhidmat untuk membantu rakyat, saya rasa dalam masa 4 tahun akan datang, keyakinan rakyat akan kembali pada UMNO. Saudara, tapi saya sekarang ni bukanlah nak menyindir saudara. Bukan nak menyindir. Sebab ada kawan-kawan menghantar kiriman pada saya, agak lucu sikit bila kawan-kawan menghantar. Itu keadaannya saudara. Ya, kita hakikatnya saudara, UMNO Barisan Nasional cuma ada 30 kerusi waktu usai pilihan raya yang lalu. Kena ingat saudara, usai saja pilihan raya yang lalu, UMNO cuma ada 30 kursi. 26 UMNO, 2 MCA, 1 MIC, 1 PBRS. Itulah UMNO Barisan Nasional 30 kursi saudara. Dan sebelum itu waktu kita dapat 79 kursi, kita agak rendah lah berbanding orang lain saudara. Waktu itu kita berada sebagai parti pembangkang. Tapi tak lama, hanya lebih kurang 22 bulan. Akhirnya UMNO mampu untuk berada dalam kerajaan. Dan berterusan selepas jadi kerajaan, selepas 22 bulan, tunggu sampai 17 bulan, UMNO akhirnya dalam keadaan sebagai pembangkang, sebagai parti yang kalah dalam pilihan raya yang ke-14 dulu, akhirnya UMNO dapat menjadi Perdana Menteri, mengetua kerajaan. Dan kini saudara, lepas sekarang ni kita daripada pilihan raya yang baru lalu saudara, itu pilihan raya 2022, UMNO cuma ada 26 kursi. 26 kursi saudara. Berbeza dengan PAS. Yang hebat berpolitik, PAS ada 43 kursi. Tapi masih terus jadi sebagai pembangkang. Begitu juga dengan parti daripada PBM. Akhirnya terus jadi PBM tepi. Jadi di mana letaknya? Di sini saya katakan kebijaksanaan. Bukan saya nak puji saudara. Kebijaksanaan Presiden UMNO. Bagaimana beliau berpencak di gelanggang politik. Nampak orang kata tak begitulah sebab dah kalah. Tapi dalam kekalahan, UMNO mampu membina kembali keberadaannya dalam kerajaan. Inilah hebatnya politik saya. Sebab tu saya kata jangan main-main. Tapi sebab itu semalam pun saya katakan, sebab itu kau marah sangat dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Marah sangat kerana beliau menggagalkan hasrat mereka untuk berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Dengan keadaan 26 kursi yang kita menang pada pilihan raya yang lalu, kita dapat 7 kursi menteri saudara. Dan 6 timbalan menteri. PAS 43 kursi saudara. Abuk pun tak ada. Baik saudara.
kita ada satu persatu. Saya hormatilah Datuk Seri Presiden saya ni. Bijak berpecah. Sebab itu orang marah dengan dia. Line up baru PMX adalah line up yang diperkuatkan secara trombonis dia kata. Iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri kekal Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan timbalan Perdana Menteri dua iaitu Datuk Sri Fadilah Yusof. Kementerian-kementeriannya saudara, Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Kewangan dua iaitu Datuk Seri Amir Hamzah Azizan saudara. Sementara timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ling. Ini pun juga jadi akan menjadi bahan untuk mereka mencerca lah saudara. Biasalah. Sebab Lim Hui Ling ni adalah anak kepada Lim Kit Siang. Tapi hanya labelnya sekadar timbalan menteri je saudara. Tapi puak-puak awak Lano ni dia akan serang habis-habisan lah. Itu keadaannya. Sementara itu saya melihat macam mana ini saudara Amizan dia Menteri Kewangan. Menteri Kewangan 2 saudara. Saudara Amir Hamzah Azizan itu anak kepada Tan Sri Azizan mantan pengurusi Petronas saudara. Kemudian Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah kekal dipegang oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi dan timbalan menterinya kekal pada Datuk Hajah Robiah Wang. Saya melihat saudara dengan pelantikan mengekalkan jawatan di Kementerian Pembangunan Kemajuan Desa dan Wilayah ni saudara. Begitulah Datuk Seri Anwar Ibrahim meletak harapan yang tinggi pada UMNO. Supaya tugas di kementerian ini adalah untuk menjaga kepentingan rakyat luar bandar. Tentulah warga bangsa kita saudara. Bijaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengaturnya saudara. Menteri Kemajuan Desa kekal Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Sementara Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga akan menjaga kepentingan warga di Sabah dan Sarawak. Sementara timbalan menterinya adalah Akmal Nasrullah Mat Nasir. Beliau sebelum ini menjadi timbalan menteri Menteri Ngakomeng saudara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Menteri Pengangkutan saudara. Menteri Pengangkutan kekal pada Lok Siu Fok, iaitu Anthony Lok, Siswa Agung DAP. Timbalan menterinya itu Hasni Habibullah. Dan Menteri Pertanian serta Keterjaminan Makanan iaitu Datuk Seri Muhammad Sabu, dibantu sebagai timbalan menteri iaitu Datuk Ator Jasub Kurup daripada Barisan Nasional di Sabah saudara. Menteri Ekonomi kekal pada saudara Muhammad Rafizi Ramli dengan timbalan menterinya juga kekal iaitu Datuk Hanifah Hajar Taib daripada Sarawak. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakomeng, timbalan menterinya sebelum ini yang saya katakan tadi Akmal Nasrullah kali ini bertukar diganti oleh Datuk Aiman Atirah Sabu. Agak banyak orang mempersoalkan bahawa bagaimana timbalan Menteri Luar. Timbalan Menteri Luar iaitu Datuk Seri Muhammad Haji Hassan. Dengan timbalan menterinya kekal itu Datuk Muhammad Alamin. Saya melihat ini adalah antara satu-satunya kementerian di mana dua-dua datang daripada UMNO. Iaitu menterinya timbalan Presiden UMNO dan timbalan menterinya itu Datuk Muhammad Alamin juga daripada UMNO walaupun di Sabah saudara. Dan saya merasakan bahawa peranan Menteri Luar ini begitu tinggi dan kita merasakan bahawa kemantapan, kemampuan Datuk Seri Muhammad Haji Hassan ini mampu sebab ini mesti seiring untuk menarik pelabur bersama-sama dengan Menteri Ekonomi dan Menteri Pelaburan saudara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi dan timbalan Menteri Keuangan dulu iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan dipindahkan kepada Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan. Saya melihat bahawa ini untuk menjaga kepentingan sebab Datuk Seri Alexander Natalinggi dia dari Sarawak. Tentulah bagaimana dengan Semenanjung. Jadi Datuk Seri Ahmad Maslan beliau faham kepentingan keperluan warga di Semenanjung. Saya rasa pembagian tugas nanti tentulah Datuk Seri Ahmad Maslan itu fokusnya kepada negeri Semenanjung saudara. Menteri Dalam Negeri kekal. Iaitu menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution dan timbalan menterinya Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri juga kekal pada Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz
dengan timbalannya iaitu Saudara Liu Chintong. Menteri Pertahanan kali ini Datuk Seri Khalid Nordin, naib Presiden UMNO, menjadi Menteri Pertahanan, dan timbalan menterinya kekal kepada Saudara Adli Zahari daripada Parti Amanah. Sementara Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Li Kang, timbalan menterinya Datuk Muhammad Yusof Abdal. Menteri Pembangunan Wanita, ini penting saudara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kekal dipegang oleh Datuk Seri Nancy Shukri dari Sarawak, dan kali ini Ketua Wanita UMNO Malaysia iaitu Datuk Seri Dr. Norani Ahmad dibawa masuk dalam kabinet untuk memegang jawatan sebagai timbalan menteri. Artinya saudara bahawa UMNO itu begitu dihormati saudara. Sementara Menteri Jabatan Perdana Menteri, Hairan Undang-Undang dan Reformasi Institusi kekal pada Panglima Perang kita Datuk Seri Azalina Osman. Sementara timbalan menterinya M. Kulasigaran. Saudara, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam kekal Nik Nazmi Nik Ahmad. Timbalan menterinya Datuk Seri Huang Tiong Si. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik. Timbalan menterinya Datuk R. Ramakrishnan. R. Ramakrishnan ini ahli Parlimen Sungai Buloh, saudara, yang mengalahkan Hari Jamuddin. Sementara Menteri Pendidikan Tinggi iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Banyak orang bertanya dengan saya sebab dia bekas Menteri Besar Perak, kemudian menjadi Menteri Luar. Kenapa pula Menteri Pendidikan Tinggi? Banyak lupa. Banyak orang terlupa bahawa Dr. Zamri ini adalah beliau pernah bertugas sebagai pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi kena tempatnya bila dia hantar untuk menjadi Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara timbalan menterinya iaitu Datuk Mustafa Muhammad Yunus Sakmud. Menteri Pelancongan, ini yang kontroversi tadi saya sebut kekal pada Sri Tiong, dan timbalan menterinya Khairul Firdaus Akbar Khan. Saudara, semoga beliau dapatlah menghayati sebenarnya peranan sebagai menteri. Jangan main-main, buat orang marah, buat apa. Sementara Menteri Komunikasi, dia pecah dua kali ini, saudara. Menteri Komunikasi kekal kepada Saudara Ahmad Fahmi Fadzil. Dia pegang dua, Menteri Komunikasi dan Digital. Tapi Menteri Digital dipegang oleh Gobind Singh Diuk, saudara. Timbalan menteri kepada Menteri Komunikasi. Menteri Komunikasi, Menteri Penerangan lah, saudara. Untuk memberi penerangan. Just Menteri Penerangan. Tapi sebutannya Komunikasi, Saudara Muhammad Fahmi Fadzil, dan timbalannya kekal pada Teo Ni Cheng. Bagi Menteri Pendidikan, The Iron Lady daripada Keadilan, Fadlina Siddiq, Ketua Wanita daripada Keadilan. Garang. Eloklah duduk situ, saudara. Timbalan menterinya Wong Kang Wong. Menteri Perpaduan, Datuk Aaron Agung Anak Dagang dari Sarawak, dan timbalan menterinya K. Saraswati. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, ini yang saya katakan dia tidak membayangkan parti mana, saya tak tahu dia parti mana. Iaitu Datuk Seri Muhammad Naim Mokhtar, dan timbalan menterinya itu Dr. Zulkifli Hasan. Juga kita tak ada, dia bukan mewakili mana parti. Saudara, Dr. Zulkifli ini dia pakar dalam bidang syari'i, undang-undang Islam dan sebagainya, saudara. Ya. Dan Menteri Belia Sukan Hana Yoh, dengan timbalan menterinya adalah Ketua Pergerakan Pemuda Keadilan, itu Adam Adli. Menteri Jabatan Perdana Menteri untuk Wilayah Persekutuan. Yang ini dia tak ada timbalan menteri. Dia sebagai Menteri Jabatan Perdana Menteri tapi menjaga hak ehwal wilayah persekutuan, iaitu Datuk Zaleha Mustafa, yang bertukar. Dulu dia jadi Menteri Kesihatan tapi sekarang ini Menteri Wilayah, saudara. Dia tak ada timbalan menteri, seorang aja. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Nampak gayanya sepanjang ketiadaan Allahyarham Datuk Salihuddin Ayub, dan nampaknya Datuk Armizan Muhammad Ali berjaya mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka beliau diberi tanggungjawab sebagai menteri. Sekejap saya kering tekak. Saya tak sihat ni, gitulah keadaannya. Timbalan kepada Datuk Armizan di Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup adalah Puan Fuziah Saleh. Bagi Menteri Perdagangan dan Komoditi,
Itu Datuk Seri Johari Abdul Ghani, itu naib Presiden UMNO. Banyak orang bertanya pada saya, konon-konon mengatakan Datuk Jo ni sepatutnya duduk sebagai Menteri Kewangan kedua ke ataupun Menteri Wilayah. Tapi banyak orang tak tahu saya bahawa peranan Menteri Perdagangan dan Komoditi ini paling penting. Sebab beliaulah akan menentukan tentang bagaimana nak memasarkan hasil-hasil ladang daripada Felda, daripada Felkra, daripada Risda. Ini yang paling penting saya dari segi koko, beras dan sebagainya. Bukan Menteri Pertanian. Ini Kementerian Perdagangan dan Komoditi, iaitu Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan timbalannya itu Datuk Chan Pong Hin. Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kembali mengawal jawatan tersebut. Dia datang saja, tiba-tiba hari ini laporan meningkat pula COVID. So, Dr. Zul, kita mengharapkan ahli parlimen daripada Kuala Selangor ini dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin supaya segeralah kita usaikan persoalan virus tersebut. Timbalan menterinya itu Datuk Lukanisman Awang Sauni. Dan Menteri Digital sekarang itu Gobind Singh Diu. Timbalan menterinya itu Datuk Uga Anak Kumbung. Saya kata dua dipecahkan dua. Dan Menteri Sumber Manusia ini diganti dengan yang baru, itu Steven Sim Chi Keong, juga daripada parti DAP saya. Kumar apa ke yang telah pun, yang biasalah orang macam cerita kita dengar secara di kementerian tersebut bila pegawai-pegawainya masih lagi disiasat oleh SPRM, dan maka menteri itu tidak diteruskan jawatannya sebagai menteri dan tempatnya diganti oleh Steven Sim Chi Keong. Timbalan menterinya adalah Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad yang dulu ada sebagai Timbalan Menteri JKR. Jawatannya sekarang ini diambil alih oleh Datuk Ahmad Maslan dan boleh berpindah ke Kementerian Sumber Manusia. Sebenarnya saya kesemua, ini kena jelas saya, kesemua top 5 UMNO kini sudah pun berada dalam kabinet. Kecuali yang tak ada dua orang aja, itu naib presidennya Datuk Seri Wan Rosdi, sebab beliau adalah Menteri Besar Pahang. Dan seorang lagi itu Ketua Pergerakan Pemuda. Ketua Pergerakan Pemuda Dr. Ini dia menjadi Exco Kerajaan Negeri Melaka. Tapi yang lain semua top 5. Datuk Seri Dr. Wan Rasdi, Datuk Khalid, Datuk Seri Johari, semua top 5 UMNO kini sudah pun berada dalam kabinet Datuk Anwar Ibrahim. Ini adalah untuk memperkukuhkan kedudukan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Di mana dalam kerajaan perpaduan sekarang ada 18 parti politik. Tapi UMNO mendapat tempat yang begitu tinggi. Saudara. Jadi untuk rekod, UMNO kini dengan hanya 20 ahli parlimen bersama 4 lagi wakil rakyat Barisan Nasional menjadikan parti itu punya 30 wakil rakyat. Tetapi semua top 5 berada kedudukan yang itu saya katakan bahawa nampaknya bahawa perhatian dan kasih sayang Datuk Anwar Ibrahim pada UMNO ni masih tinggi lagi saya. Saya walaupun Mat asal bertukar kementerian, tapi kementerian itu penting. Itu Kementerian Luar Negeri. Jangan lupa saya, dulu Tun Abdullah Badawi juga pernah jadi Menteri Luar. Menteri dulu pernah juga pada waktu zaman King Gas itu Allahyarham Tan Sri Ghazali Syafiee juga pernah menjadi Menteri Luar. Ini bukan jawatan kaleng-kaleng saya. Kita mengharapkan sebab sekarang ini kita akan menghadapi masalah ekonomi global, masalah kita dengan masyarakat global, memerlukan sentuhan-sentuhan. Jadi paling senior daripada UMNO itu Timbalan Presiden UMNO boleh letakkan di situ. Dan Dr. Zamri dibawa untuk menjaga hak ehwal pengajian tinggi saudara. Malahan Ketua Perangai UMNO sendiri, Datuk Azalina juga kekal di situ. Sekarang saya merasakan, terus terang saya katakan, bahawa kedudukan kabinet kali ini terasa seolah-olah kabinet itu macam UMNO, kerajaan UMNO saudara. Walaupun kita bukan berada dalam dominan. Perlu sedar, warga UMNO kena sedar diri. Kita ditumbangkan. Tapi kebijaksanaan Datuk Seri Zahid Hamidi yang berpolitik, akhirnya kedudukan UMNO begitu dihormati. Menduduki 7 jawatan menteri. Mengatasi parti-parti yang lain. Kita nak ganti dia amanah tak boleh lah. Nak kata ini apa Parti Keadilan sebab dia sebagai parti yang dominan. Datuk Seri Zahid sebagai menteri pada kemajuan desa.
Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai Menteri Luar Negeri. Senior saudara. Kalau di Indonesia tu dulu Menteri Luarnya Dadang Malik, Tun Adam Malik. Dia senior post. Kemudian Datuk Seri Khalid Nordin sebagai Menteri Pertahanan. Dan Datuk Seri Johari Ghani, Datuk Jo, yang menjaga ini perdagangan dan komoditi, yang menentukan, yang memastikan supaya harga getah, harga kelapa sawit secara mendapat pasaran di antara bangsa. Ini tugas berat saudara. Yang kemudian Datuk Seri Dr. Zamri selaku Setiausaha Barisan Nasional juga mendapat tempat sebagai, walaupun beliau tidak menjadi ahli parlimen, tapi dilantik sebagai senator dan memegang jawatan sebagai Menteri Pengajian Tinggi. Dan yang saya selalu katakan, kita punya Parlimen Perang, Ketua Penerangan UMNO, Datuk Seri Azalina Ahmad Said, kekal untuk menjaga undang-undang. Saudara, kita mendapat 7 sebenarnya. Tengku Zafrul juga duduk sebagai Menteri Penerangan Luar Negeri. Jadi begitulah kedudukan UMNO. Sepatutnya kita tak boleh lagi main-main saudara. Untuk Timbalan Menteri 6 orang saudara. Datuk Seri Noraini, Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Seri Samsul Nasarah, Datuk Abdul Rahman Kuala Lipis saudara, sebagai ahli majlis tinggi, Datuk Muhammad Alamin Sabah, dan seorang lagi itu Datuk Atur Joseph Kurup mewakili parti PBRS. Walaupun satu parti je, walaupun satu kursi je dia ada, tapi begitulah sebab dia bergabung dalam Barisan Nasional. Artinya sekarang ni saudara, UMNO Barisan Nasional masih lagi mekar di hati Yang Amat Perdana Menteri. Itu keadaannya. Sebab itulah kesemua mereka telah pun mengikat sumpah di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong petang tadi saudara, dan besok akan memulakan tugas. Tapi rasanya besok tu untuk saling bertukar-tukar pejabat lah saudara yang mau masuk lah. Saudara Kamaria Haji Nur, semoga UMNO terus maju untuk rakyat Malaysia. Benar saudara. Abdul Rahim Salim, selamat malam. Saudara Mak Yazid dia kata beza dengan zaman PN. UMNO dan PN dapat jawatan menteri bukan saudara Menteri Cak Ayam ni saudara. Kita dulu ajah comel-comel lah. Kita dulu bila kita menyokong pembentukan Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, apa yang kita dapat? Menteri Cak Ayam. Tapi kali ini saya nampak kementerian agak penting. John Tay dia kata tutup je pejabat UNHCR. Itu tentang perjanjian pelarian lah. Itu biarlah Tok Mak Hassan yang menangani. Sebab kita akan menghadapi masalah ni. Saudara. Sebab itu saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memikir panjang lebar yang akan menangani persoalan UNHCR apa semua ni Menteri Luar. Saudara. Ratapan Kasih, Menteri menjaga harga barang turun. Itu dah ada lah saudara. Menteri untuk jaga harga barang turun tu dah ada tadi, Amizan tu. InsyaAllah saya merasakan bahawa beliau akan mampu untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin. Sebab kena ingat, kita sudah pun sampai bulan Disember, hasrat dan impian Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia mengatakan bahawa berakhirnya bulan Disember, maka berakhirlah miskin sifat untuk rakyat warga negara Malaysia. Dan kerajaan Madani ini akan berusaha untuk menangani derita rakyat. Saya nampak begitu. Secara terima kasih Razah Jaafar, Sir Osman, salam rindu buat Sri Najib. Andanya bersekuat ada dua, rasanya tentulah. Ya, kadang itu kita merindukan beliau, kita berdoakan agar selepas ini usailah persoalan tersebut. Saudara, adik dia kata, jom orang Melayu kita support UMNO. Sewajarnya begitu saudara. Sewajarnya begitu. Tak payah lagi lah kita nak kata UMNO begitu, UMNO macam-macam lah. Kalaulah Presiden UMNO tidak bijak mencaturkan dari segi politik saudara, UMNO dah lama kelongkang dah. Tapi di sinilah letaknya kebijaksanaan, sebab saya katakan Presiden UMNO bukan kaleng-kaleng. Dia berpencak di pentas politik, akhirnya UMNO sekarang ni sudah dilihat. Saya melihat apabila ramai kawan-kawan menghubungi saya bila sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pembentukan kabinet. Saya rasa seolah-olah suasananya sebagaimana UMNO itulah kerajaan. Saudara, walaupun Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi UMNO itu dirasakan seolah kerajaan. Sedangkan kita cuma boleh dikatakan kalau di meja tu ujung-ujung meja saudara. Tapi begitulah
bagaimana Datuk Zahid menyantuni percaturan politik dan UMNO sudah pun kembali. Sebab itu beliau mengatakan bahawa politik itu dinamika coraknya. UMNO harus bangkit insya-Allah. Tetapi sudah pastilah UMNO ini akan diserang habis-habisan. Saya melihat UMNO akan diserang habis-habisan oleh walaun-walaun sebelah sana lah saudara. Tapi saya rasa agak gembira apabila saya melihat pencatur media sosial, pemain-pemain media sosial dari Parti Keadilan, dari Parti Amanah, mereka nampak gayanya begitu bersatu hati dengan pimpinan UMNO, khususnya Parti UMNO. Jadi saudara, bersamalah kita santuni parti yang lebih dekat dengan rakyat. Dan saya mengharapkan agar semua menteri-menteri yang dilantik kali ini berperanan dan kita harus sentiasa dilihat bersih dan sentiasa bersih. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.